Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Okey, insya-Allah kita sambung tadabbur surah At-Taubah ayat 107. Sebelum ayat 107, Allah membahagikan manusia yang ada di Madinah ketika berlakunya peperangan Tabuk kepada beberapa golongan. Golongan pertama ialah yang dipanggil as-sabiqun al-awwalun, dan itu terpecah kepada dua. Satu daripada muhajirin, yang kedua daripada kalangan ansar. Kemudian yang ketiga yang mengikut orang-orang muhajirin dan ansar dengan perkara kebaikan. Kemudian golongan keempat, mereka yang munafik daripada kalangan Arab-Arab Badui dan juga penduduk Madinah. Kemudian golongan yang kelima, golongan yang mencampur adukkan antara orang yang beriman, tapi mencampur adukkan antara amal soleh dengan amal yang sayyi'an, amal yang tidak baik. Dan golongan ini bertaubat kepada Allah dan juga mereka bersedekah. Golongan ini diketuai oleh siapa? Ha? Abu apa? Abu Lubabah. Kemudian Allah begitu, Allah telah menerima taubat mereka. Kemudian golongan yang terakhir, golongan yang kelima kan, ayat 106, Allah kata wa akharuna murjauna li amrillah. Dan golongan yang lain, golongan yang Allah apa dia murjauna? Yalah, ini tak ikut berperang ni, tapi statusnya apa dia? Murjauna, mereka yang ditangguhkan hukuman ke atas mereka. Allah tangguhkan hukuman ke atas mereka. Mana Allah hukum pun tak, Allah terima taubat pun belum. Jadi Allah kata sama ada Allah akan mengazab mereka ataupun menerima taubat. Wallahu alimun hakim. Golongan ni yang paling apa ni? Penyiksaan dari segi mental. Dan Allah akan sebut dalam ayat 117 dan 118 siapa orang ni dan berapa orang. Okey, hari ini kita masuk ayat yang ke 107. Juga cerita tentang sifat munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina, dan orang-orang yang ittakhazu mengambil masjid lah. Dia masjid ni bahasa Arab tapi dah jadi bahasa Melayu. Apa makna asal dia? Tempat sujud, kan?
Sedangkan masjid itu sebenarnya bukan tempat sujud saja, tempat solat kan. Sebab solat tu bukan sujud saja, ada qiyam, ada rukuk. Tapi kenapa Allah pilih perkataan sujud? Kalau tempat rukuk apa dia? Marka'. Jadi kenapa tempat solat dipanggil masjid? Kan? Daripada perkataan sujud. Sedangkan solat bukan sujud sahaja. Kalau tempat solatnya dipanggil apa? Musalla. Logiknya perkataan yang paling sesuai ialah musalla, bukan masjid. Jadi kenapa digunakan masjid? Itu tadabbur, kita nak faham. Tempat solat tapi dipanggil tempat sujud. Rokok pun taat juga. Bukan sujud tu yang paling rendah, setimpal dengan hamba. Dalam perbuatan solat tu, perbuatan yang paling menunjukkan manusia tu adalah hamba, dan yang paling hina ialah ketika dia sujud. Jadi makna dalam perbuatan solat yang paling penting ialah ketika sujud. Sebab kita tak mungkin sujud kepada manusia. Bila kita dah letak muka yang suci, tempat kaki itu menandakan bahawa kita paling hina di hadapan Allah. Maka sebab itu dia panggil masjid. Dan Allah pun sebut dalam surah apa ni? Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Surah apa ni? Ni dal ni apa hukum tajwid dia? Apa hukum tajwid? Qalqalah. Kubra ke sugra? Sugra. Ba? Qalqalah juga. Okey, surah apa? Tajwid boleh jawab aja, cuma surah tak tahu. Wasjud waqtarib. Sebab tu ujung tak jumpa punca ni. Surah Al-Alaq kan? Nak tahu je, ceklah tengok. Iqra bismi rabbikal ladzi. Surah apa tu? Surah Iqra. Jadi sebenar Allah suruh Nabi sujud ataupun Allah suruh Nabi solat? Tak, suruh solat. Allah suruh Nabi solat, tapi Allah guna perkataan sujud. Faham tak? Sebab apa Allah nak begitu Nabi? Dalam solat tu fokus ketika sujud. Sebab sujud adalah perbuatan solat yang paling penting. Allah suruh solat. Ada tak Allah suruh sujud saja? Mana ada? Ada setengah orang lepas salam dia sujudkan. Itu tak betul. Sujud mesti dalam solat. Kemudian Allah bagi itu tujuan. Tujuan sujud apa dia? Waqtarib apa makna? Makna semakin kamu sujud banyak, semakin kamu sujud lama, semakin kamu dekat dengan Allah. Okey, dan ini Allah nak cerita sifat orang munafik. Antara sifat mereka, mereka mengambil masjid dirara. Dirara apa makna? Ini tujuan, tujuan mereka mengambil masjid. Orang munafik bina masjid. Orang munafik ni bukan setakat solat di masjid berjemaah, tapi mereka juga membina masjid. Jadi bukan semua orang bina masjid orang beriman. Tapi beza orang beriman dengan orang munafik bina masjid apa dia? Kalau orang munafik, orang beriman bina masjid tujuannya untuk beribadat kepada Allah, untuk mendapat ketenangan. Tapi orang munafik tujuan pertama dirara, untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang beriman, untuk mengganggu. Untuk memudaratkan.
menimbulkan keadaan yang tidak baik. Wa kufra, yang kedua, dan kekufuran. Macam mana ni? Bina masjid tapi tujuannya supaya orang semakin kufur kepada Allah. Macam mana tu? Macam mana adanya masjid boleh jadi kufur? Tak, dia jemput Nabi. Orang munafik ni bila dia bina masjid, dia minta izin Nabi. Nabi pun tak tahu. Nabi kata, binalah. Kemudian dia kata, kami nak jemput Nabi untuk solat. Macam rasmilah. Nabi setuju. Masa tu sebelum Nabi pergi ke peperangan Tabuk. Bila balik je, orang munafik kata, okey, boleh tak solat? Nabi kata boleh. Nabi dah pakai jubah nak pergi solat, turun ayat ni. La taqum, jangan sekali-kali kamu solat di masjid ni. Haram. Masjid tu masjid apa? Ha? Masjid ni masjid apa? Nama masjid ke? Allah bagi nama Masjid Dirar. Dia zaman Nabi tak ada masjid Bukit Jelutong ke masjid. Kubah ke tu tak ada. Nama masjid Kubah tu memang ada nama masjid. Tak, itu nama tempat. Masjid pertama yang Nabi bina masjid apa? Masjid Quba. Ini yang pertama Nabi bina sebelum masa Nabi hijrah. Sebelum Nabi bina Masjid Nabawi. Dan Nabi duduk kat sini 40 hari. Kan? Pernah pergi ke Masjid Quba? Tahu apa kelebihan dia? Ha? Ini mesti toke tamar ni, ha? Siapa yang ambil wuduk dari rumah, lepas tu salat 2 rakaat di Masjid Kubah dapat pahala umrah. Ya, satu hadis sahih. Setiap hari Sabtu Nabi datang ambil wuduk, kemudian datang ke masjid ni dan Nabi solat 2 rakaat. Pahalanya sama seperti melakukan umrah tanpa perlu pakai ihram, tanpa perlu pergi ke miqat. Jadi orang munafik ni bina Masjid Dirar kat mana? Tak jauh, kat sini je. Dekat. Jadi macam mana masjid yang mereka bina untuk menimbulkan atau menambahkan kekufuran? Bila mereka niat untuk berpecah belah, menambahkan lagi kekufuran. Dan juga supaya menarik orang sini pergi kat sini. Kan? Nanti tak sampai ayat ni lagi. Pecah ayat seterusnya. Okey, yang ketiga, tujuan ketiga wa tafriqa, dan pecah belah. Ini tujuan dia. Pecah belah antara siapa ni? Orang beriman. Ada sebahagian pergi kat sini, ada sebahagian duduk kat sini, kan? Menimbulkan perpecahan. Sebab itulah haram bina masjid sebelah masjid. Sebab apa? Kalau bina masjid sebelah masjid yang ada akan menimbulkan tafriqah. Kan? Hukumnya haram. Dan kalau ikut mazhab Hambali, salat berjemaah berulang kali dalam masjid pun hukumnya makruh. Dalam mazhab Hambali. Kenapa? Sebab boleh menimbulkan perpecahan. Contohlah, dah habis satu jemaah, kan? Dah habis satu jemaah yang imam masjid tu, kemudian datang kumpulan lain solat pula. Dalam mazhab Hambali makruh, kena solat sorang-sorang. Sebab apa? Nanti orang kata yang datang kemudian ni tak suka pada imam tu, maka dia datang lewat. Menimbulkan perpecahan tak? Fitnah. Tafriqan bainal mu'minin, di antara orang-orang beriman. Tiga tujuan. Yang keempat, wa irsadan. Tujuan yang keempat. Irsadan apa dia? Ada dalam Quran, inna jahannama
kanat mirsada. Mirsada daripada perkataan irsada. Satu lagi ayat, inna rabbaka labil mirsad. Cuba terjemah ni dulu. Sesungguhnya neraka Jahanam itu ada satu tempat untuk pengawasan. Mana malaikat akan sentiasa mengawas, memerhati, mengintai ahli neraka ni. Okey, jadi mirsad ni tempat. Okey, ayat bawah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan engkau pasti sentiasa memerhati, mengawas. Ini surah apa ni? Inna jahannama kanat mirsada. Ha? Apa dah? An-Naba. Yang bawah ni? Inna rabbaka labil mirsad. Juzuk 30. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Okey. Jadi tujuan keempat orang munafik bina masjid ialah wa irsadan. Sebagai tempat mengawas, mengintip. Mengawas ataupun mengintip. Untuk siapa ni? Liman bagi orang yang haraballah, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dalam tafsir disebut yang membina masjid, pengasas dia ialah Abu Amir Ar-Rahib. Dia ini antara pembesar di Madinah, dia Kristian. Dan bila Nabi sampai ke Madinah, semua orang angkat Nabi kan, dia pun geram, dia lari ke Mekah minta bantuan. Dia berpakat dengan orang Mekah untuk menyerang Nabi, tapi orang Mekah tak sambut. Kemudian dia pergi ke Rom, jumpa Raja Rom, dan menggalakkan tentera Rom untuk sama-sama bekerjasama untuk menentang dan menyerang Nabi. Dan senternya di sini, masjid ni. Ini maksud irsadan, sebagai tempat mengawas untuk siapa? Untuk musuh-musuh Allah merancang, mengintip pergerakan Nabi dan para sahabat. Jahat tak? Diguna dengan nama apa tu? Masjid. Orang Madinah yang dah Tanassara, makna masuk Kristian. Kemudian bila Nabi sampai ke Madinah, dia lari ke Mekah. Bila orang Mekah tak sambut permintaan dia, dia pergi ke Rom. Okey. Kemudian min qablu, dari sebelum ni. Kemudian wala yahlifunna, dan lam ni pasti huruf qasam. Yahlifunna, mereka akan bersumpah. Apa sumpah mereka? In aradna, tidaklah. Aradna apa dia? Kami inginkan, mereka bersumpah depan Nabi, kami tidak inginkan daripada pembinaan masjid ini kecuali kebaikan sahaja. Apa kebaikannya?
Mana sini masjid mereka kan, ini masjid Quba. Dia kata kalau orang duduk di sini, kemudian kalau hujan kat sini ke, ada masalah ke, dia boleh solat kat sini. Kan? Kalau sini ramai penuh, boleh solat kat sini. Dan di sini sifat, antara sifat utama orang munafik apa dah? Suka bersumpah. Kalau suka bersumpah tu ciri-ciri munafik. Orang beriman dia tak akan bersumpah. Kenapa orang beriman tak suka bersumpah? Ha? Sebab dia bercakap bukan kerana orang percaya, tapi dia bercakap kerana Allah, dan Allah tahu dia berbohong ataupun tak. Kemudian Allah sendiri menafikan niat mereka yang kononnya baik. Allah kata apa? Wallahu, dan Allah yashhadu, menyaksikan, innahum, sesungguhnya mereka pasti adalah pendusta. Jadi mereka tahu tak yang mengatakan mereka dusta ni Allah? Ha? Tahu tak ayat ni sampai tak pada mereka? Sampai. Apa perasaan mereka bila Allah sendiri mengatakan mereka pendusta? Ada rasa apa-apa tak? Ha? Apa dia? Kenapa terkejut? Tahu. Ayat ni bila turun Nabi baca pada semua sahabat, bahkan kepada orang kafir. Dan orang munafik ni duduk dalam barisan Islam, duduk belakang Nabi dengan tazkirah Nabi. Bagi mereka, apa saja yang Allah kata pada mereka sebenarnya tak ada apa-apa, sebab mereka sebenarnya tak percaya pada Tuhan. Mereka tak percaya pada Quran. Kalau mereka percaya pada Allah, percaya pada Quran, mereka tak akan jadi munafik. Okey. Kemudian bila Nabi balik daripada Tabuk, jadi orang munafik pun jemputlah Nabi. Sebab Nabi ada berjanji. Nabi kata lepas balik daripada Tabuk, aku akan datang solat. Nabi pun pakai jubah. Bila pakai jubah, turun ayat ni. La taqum. Janganlah engkau mendirikan. Mendirikan apa ni? Solat. Fihi, padanya, iaitu pada masjid ni, Masjid Dirar. Abadan, selama-lamanya. Kenapa? Sebab tujuannya diraran, kufran, tafriqan dan irsadan. Lepas tu Nabi suruh apa? Nabi bentuk satu kumpulan untuk meruntuh dan membakar masjid ni. Nabi arahkan beberapa orang sahabat, termasuklah Wahsy. Wahsy yang bunuh siapa? Hamzah. Nabi gunakan dia kan kuat kan? Dia salah satu daripada tim untuk meroboh dan membakar masjid ni. Dan ada riwayat mengatakan lepas bakar tu Nabi ambil abu-abu tu, Nabi buang tempat sampah yang kotor sebagai penghinaan dan supaya sahabat faham benda ni adalah, walaupun namanya bakar masjid, tapi sebenar bakar kekufuran. Dan ulama mengatakan hukum ataupun pengajaran daripada kisah Masjid Dirar ni, kalau ada satu masjid berlaku sekarang, kemudian satu lagi masjid dibina dekat tu, menyebabkan berlaku perpecahan, maka hukumnya masjid baru wajib dibakar walaupun kosnya 5 juta. Dan itu bukan pembaziran. Itu bukan pembaziran. Apa dia? Bukit Mentajam. Ya. Dibakar. Oh.
Tak, dia timbul perpecahan tak? Mungkin sebelah tu dah ramai, dah penuh, dia bina masjid lain. Jadi tujuan bina untuk bukan untuk perpecahan, tapi untuk menampung. Kalau tujuan ni, wajib bakar. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Waman azlam mimman masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu, kemudian wasa'a fi kharabiha. Apa tu? Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifina. Apa tu? Fi dunya khizyun wa lahum okey, cuba terjemah. Waman dan ini soalan man ni soalan istifham, tapi dalam soalan tu ada bentuk tahadda. Tahadda makna mencabar. Seolah Allah bertanya, siapa lagi? Siapa lagi azlam? Paling? Siapa lagi yang paling zalim? Mimman. Daripada orang yang mana'a. Mana'a mana? Menghalang, menyekat orang ramai daripada masjid Allah. Menghalang orang ramai daripada pergi ke masjid, rumah Allah. Untuk apa? An yuzkara. Agar di masjid Allah itu disebut ismuhu, nama-nama Allah, sama ada solat ke, zikir ke, baca Quran. Dan orang ni juga wasa'a fi kharabiha. Dia berusaha sa'i fi kharabiha untuk meruntuhkannya. Ada dua maksud. Pertama, betul-betul runtuh binaan dia. Yang kedua ialah mematikan masjid, termasuk kharabiha. Siapa-siapa yang tak pergi masjid, tak menghidupkan masjid, termasuk dalam kumpulan merosakkan masjid. Masjid ada tapi tak hidup. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Siapa lagi yang paling zalim daripada orang yang menghalang orang ramai pergi ke masjid ataupun membiarkan masjid itu mati? Siapa lagi lebih zalim daripada mereka? Boleh faham? Ni dia pergi rompak rumah orang, lepas tu bunuh orang. B ni tak rompak, tak bunuh, tapi tak pergi masjid sampai masjid mati. Siapa paling zalim? Siapa paling zalim? Tapi yang masuk akhbar yang mana? Tengok cara kita bertindak tak sama dengan Quran. Allah kata yang paling zalim yang menghalang orang daripada pergi masjid. Kenapa? Dia tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak berzina pun. Kenapa Allah kata paling zalim? Apa dia? Cuba fikir. Malam ni ada makan apa Kak Syah? Nak bagi supaya semangat berfikir untuk mencari jawapan tu. Ya. Okey, dah. Fikir jawapan ni. Sebab apa?
Tak, kenapa menghalang orang pergi masjid ataupun membiarkan masjid mati adalah paling zalim? Dia jenayah paling besar apa dia? Syirik pada Allah. Macam mana nak menghilangkan syirik pada Allah? Dengan ilmu kan? Dengan ilmu. Di mana manusia akan dapat ilmu sehingga mereka kenal Allah, dapat mentauhidkan Allah? Di masjid. Di masjid tempat orang kenal Allah, tempat orang dapat hindarkan daripada syirik. Tiba-tiba dihalang, dialah yang paling zalim. Walaupun orang tu hidup sihat, tapi kesannya apa? Dia tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, apa jadi? Tempatnya di neraka kekal abadi. Dan berlaku tak ni? Berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku kan? Siapa ni? Drama Korea. Drama Korea. Itu tak ada siapa paksa pun buka waktu tu. Yang drama Melayu pukul 6 tak buka, pukul 7 drama Korea baru buka. Masuk tak kalau yang tak bagi budak masuk, orang dia tak bagi orang nak semayang, yang nak hantar barang. Tak, dalam konteks kita sekarang lah. Tak, sekarang dia benarkan, cuma dia hakkan. Budak tak bagi. Budak-budak lah. Budak-budak dia tak bagi tak apa, sebab budak tak wajib pergi. Yang orang tua dibenarkan pergi tak pergi pun. Tapi dia tak ada yang tak bagi kan? Ya. Ada dia tak boleh. Tapi sekarang ulama mengatakan yang kes COVID-19 ni tak dibenarkan bukan sebab itu, tapi sebab mudarat kan. Alasannya ialah mudarat, membahayakan. Tak apalah. Tapi lepas PKP ni tak ada halangan kan, pergilah ramai-ramai. Kalau betul nak pergilah kan. Lepas PKP ni tengok penuh ke tak? Tadi yang compare pasar raya boleh masuk. Raya tempat boleh masuk, kenapa masjid tak boleh masuk? Double standard lah. Ada double standard. Itu urusan kerajaan lah. Termasuk tak? Termasuk lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini live ni Jangan jadikan ini kelas yang terakhir. Okey. Tengok Allah kata orang yang menghalang orang, dia kadang-kadang yang pihak kerajaan satu bab kan. Kadang-kadang mak bapak ada tak menghalang anak-anak pergi masjid? Ada. Mak bapak tu paling zalim. Dia tak benarkan anak, kamu ni kecil lagi tak payah pergi. Akhirnya budak ni tak pergi, sampailah pencen baru pergi. Mak bapak tu adalah paling zalim. Kadang-kadang mak bapak tak halang, tapi mak bapak tak bawa. Mak bapak tak bawa kan? Bila mak bapak tak bawa, apa kesan dia? Anak-anak tak pergilah sebab anak-anak ikut mak bapak. Maka kata ulama, mak bapak juga termasuk ni. Dia menghalang secara tak langsung, iaitu tak bawa, tak dorong, tak ajak. Tak ada termasuk tak macam ayat yang mengatakan disibukkan dengan anak-anak dan ahli benda. Termasuk lah tu. Termasuk. Sebab itulah Nabi nak bakar kan, orang tak pergi sebab satu dosa besar. Ulama kata kalau hukuman bakar ni dosa besar tu. Kalau penjara seumur hidup dosa kecil. Ni hukuman bakar, mana dosa besar. Tapi sekarang kita tak pergi kan? Adakah termasuk dosa besar? Adakah termasuk dalam kumpulan ni? Taklah. Sebab ada alasan, ada mudarat kan. Okey, kalau ikut ayat ni Allah kata orang yang paling zalim yang menghalang orang pergi ke masjid dan juga yang merosakkan masjid. Tapi ayat di atas Allah suruh tak Nabi rosakkan dan hancurkan masjid? Bercanggah tak?
Ha? Jadi yang bawah ni Allah mengatakan paling zalim bila dia merosakkan masjid mana? Masjid yang bukan masjid dirar. Yang masjid dirar pula diarahkan supaya dia hancur sebab apa? Dia sebenarnya bukan masjid. Dia adalah pusat pemecah belah. Jadi dalam Islam ada benda yang namanya cantik. Zahirnya cantik tapi kena hancurkan. Sebab apa? Sebab dia boleh menimbulkan mudarat lagi besar. Sama juga kisah dalam surah Al-Kahfi, kan? Allah suruh Khidir melakukan kerusakan demi untuk mengelakkan kerusakan yang lagi. Apa dia contoh? Bunuh budak tu kerusakan, tapi dibenarkan supaya dapat elak kerusakan lagi besar, iaitu syirik. Dan Allah perintah Khidir pecah kapal. Mudarat tak? Mudarat, tapi boleh dilakukan untuk mengelak mudarat yang lagi besar. Boleh, itu kaedah. Macam anak kita duk sibuk main game kan sampai lewat solat, kita ambil telefon pecahkan, harga 2,000. Boleh tak? Boleh ke tak? Ustaz, daripada saya pecahkan, baik saya ambil balik, kan? Okey, kemudian Allah kata apa ni sambungan? Ulaika, mereka itulah makana lahum. Tidak patut bagi mereka an yadkhuluha, masuk ke rumah-rumah Allah kecuali khaifin, dalam keadaan takut. Jadi orang munafik ini sepatut masuk masjid dalam keadaan takut, tapi tengok berani pula, kan? Bukan setakat masuk, dia bina pula masjid, mana sebenarnya masjid itu ada masalah. Sebab tu orang kafir ni bila masuk masjid ada rasa gerun, rasa takut, rasa hormat. Tapi sekarang ada tak orang kafir masuk masjid? Ada rasa hormat, rasa gerun? Ha? Ada tak? Tak nampak pun, muka senyum je. Okey, kemudian Allah kata apa? Jangan kamu solat dalamnya abadan. Apa maksud abadan? Selama-lama. Makna apa tu? Kata ahli tafsir, kalau ada sekarang jenis masjid dirah, hukum haram kita solat. Dalilnya ayat ni. Perkataan apa? Abadan. Bukan zaman Nabi je. Kemudian Allah kata lamasjidun. Lamasjidun. Lam ni harfu taukid. Pastilah masjid ussisah yang diasaskan ataupun yang dibina ala taqwa, atas dasar taqwa. Okey, masjid mana ni? Masjid Quba. Ada dua pendapat lah. Pertama kata Masjid Quba, yang kedua kata Masjid Nabawi. Tapi pendapat paling rajih, paling tepat ialah Masjid Quba. Kenapa? Sebab masjid adalah yang pertama dibina sebelum Masjid Nabawi. Maksud Allah kata masjid yang dibina di atas dasar taqwa min awwali yaumin, daripada hari pertama lagi. Mana Masjid Quba? Dari hari pertama. Lepas tu ada seorang ulama dia kata ayat ni kadang-kadang diletak di masjid. Ni, la masjidun ussisa ala taqwa. Dia kata itu salah guna ayat Quran. Sebab ayat ni khas untuk Masjid Quba sahaja. Jangan letak di Masjid Bukit Jelutong. Ahakku, lebih berhak an taquma fi, engkau mendirikan salat.
Kemudian Allah puji lagi, fihi, dalamnya, dalam masjid itu, dalamnya, dalam masjid Quba, rijalun, ada lelaki-lelaki, yuhibbuna, mereka an yatatahharu, mereka suka bersuci. Apa maksud ni? Ada hadis mengatakan ayat ni turun kepada golongan Ansar yang selalu solat di Masjid Quba, dan Allah puji satu sifat mereka. Apa dia? Iaitu bila mereka buang air besar, mereka pertama cuci dengan batu. Lepas cuci dengan batu, baru cuci dengan air. Allah suka, Allah puji ni. Kenapa Allah puji? Sebab dia lebih menyucikan. Sapu dengan batu dulu, kemudian baru basuh dengan air. Dia lagi menyucikan. Dan wallahu, Allah yuhibbu, Allah cintakan al-mutatahhirin, orang-orang yang suka bersuci. Di sini ulama bagi tanda-tanda Allah cinta. Tanda-tanda Allah cinta pada kita. Apa dia? Tanda Allah cinta pada kita ialah kita buat apa yang Allah cinta. Apa dia antaranya? Allah cinta orang yang suka. Sebab itulah kalau kita selalu ambil wuduk, batal je ambil wuduk, Allah cinta. Antaranya siapa tu? Bilal bin Rabah. Dan Allah bagi berita gembira dia ahli syurga. Sebab apa? Antara sebabnya dia melakukan benda yang Allah suka. Boleh? Nampak mudah kan? Nak selalu dalam keadaan bersuci. Nampak mudah tapi susah. Betul kan? Kita lepas solat terkentut kan? Agak-agak ambil wuduk lagi tak nak solat sunat Ma'diyah tu? Tak kan? Dan apa lagi? Banyak tak yang dalam Quran Allah cinta? Jadi nak test kita ni adakah orang yang termasuk orang yang Allah cinta? Carilah dalam Quran. Apa yang Allah cinta ada tak pada kita? Antaranya apa dia? Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah suka sangat pada orang yang sabar. Maknanya sebaliknya, siapa yang tak sabar, Allah tak suka. Solat malam, solat duha, ada masalah je melentim, mengamuk. Allah tak suka. Apa lagi? Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah suka pada orang yang suka berbuat baik pada orang. Allah suka. Tengok diri kita, suka tak buat baik pada orang? Kalau asyik buat baik pada kita dan keluarga je, Allah belum suka. Banyak lagi, banyak. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka pada orang yang suka bertaubat. Bila buat dosa, terus bertaubat, Allah suka. Okey, habis. Ayat malam ni 2 ayat je. Satu panjang. Cuba tengok panjang tak? Itu tujuan dia bukan tafriqan, bukan kufran, tapi tujuan dia sebab apa? Penduduk dah padat sangat, maka dibenarkan. Penduduk padat sangat, dah ramai sangat, kalau Jumaat tu melimpah. Macam di Mesir kan, Kairo. Dekat-dekat masjid. Masjidil Haram pun di Mekah, di luar Masjidil Haram banyak masjid yang dekat-dekat.
Cerita pasal kambing. Untunglah kamu kambing, ada orang cerita pasal kamu. Cuba buka surah ni. Cerita pasal kambing, Surah Sad. Surah Sad ayat 21. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwaru al-mihrab. Kan? Apa maksud dia? Hal adakah ataka? Adakah telah datang pada engkau? Engkau tu siapa? Nabi Muhammad. Dan juga bermaksud kitalah. Allah nak tanya Nabi, datang tak cerita ni? Cerita apa? Naba. Berita besar Al-Khasmi, pergaduhan. Dan Nabi Daud ni antara terkenal sifatnya suka menghukum ataupun menyelesaikan masalah orang ramai dengan adil. Jadi Allah nak bagi pengajaran pada Nabi Muhammad dan kepada kita semua daripada kisah Nabi Daud. Datang tak pada engkau cerita berita pergaduhan tasawwaru, ketika mana mereka tasawwaru apa? Melompat. Al-mihrab. Mihrab ni tempat Nabi Daud beribadat. Dia kalau mihrab kita sekarang macam tempat imam kan? Tapi dalam Quran bila sebut mihrab, tempat khas beribadat seseorang. Termasuklah pada Nabi. Dan Maryam pun tempat ibadat dia panggil mihrab. Okey, kenapa yang bergaduh ni lompat? Tasawwaru tu lompat pintu belakang. Dia masuk ke belakang. Ini Allah sebut ni sebab ada pengajaran. Dan Nabi Daud, dia nak beribadat kepada Allah. Dia tak nak diganggu. Jadi dia masa tu dia tak nak selesaikan masalah orang. Dia nak fokus pada ibadat. Dia tutup pintu. Jadi bila ada orang ada masalah, pergi tempat dia beribadat, tengok pintu tutup, orang pun lompat ke belakang. Lompat ke belakang. Pengajarannya apa? Allah nak tegur Nabi Daud, jangan kamu sibuk beribadat sampai tak selesai masalah orang. Selesai masalah orang lagi besar daripada ibadat kamu. Boleh faham kan? Berapa ramai yang asyik duk solat umrah aja, tapi tak pernah bantu orang. Sebenarnya dia buat benda yang kurang afdal. Okey. Nabi, kita pernah dengarkan satu hadis. Nabi kata apa? Daripada aku beriktikaf di masjid aku selama sebulan, lebih baik aku berjalan untuk menunaikan hajat aku, hajat saudaraku. Nabi tak sebut hajat besar ke kecil ke, sekejap ke lama. Tapi iktikaf di masjid Nabi sebut sebulan. Dan iktikaf pula di masjid mana ni? Masjid Nabi besar tak ganjaran pahala? Besar, sebulan pula tu. Tapi Nabi kata, aku berjalan untuk menunaikan hajat saudaraku lebih baik daripada beriktikaf sebulan. Menunjukkan membantu orang pahalanya lagi besar. Inilah Allah nak tegur Nabi Daud. Kemudian izdakhalu alaihi, ayat 22. Ketika mana mereka yang bergaduh tu masuk kepada Nabi Daud, fa fazi'a minhum, Nabi Daud pun terkejut. Kenapa terkejut? Sebab dia masuk tengah daripada belakang, bukan masuk daripada depan. Itu yang kisah Nabi Musa tumbuk malaikat maut tu sampai terkeluar biji mata. Betul lah.
Alasannya sebab malaikat maut masuk tanpa izin. Dia tak tahu. Okey. Kemudian qalu, orang yang bergaduh kata apa pada Nabi Daud? La takhaf. Apa makna la takhaf? Jangan takut. Sebab apa? Khasmani, kami berdua adalah dua orang yang bergaduh. Ada masalah. Bagha ba'duna ala ba'din. Salah sebahagian kami melampau ke atas yang lain. Fahkum bainana, maka hukumlah di antara kami bil haq, dengan benar. Wala tushtit, dan jangan engkau menyusahkan kami atau membebankan kami. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Okey, yang bergaduh pun bagi laporan. Apa masalah dia? Inna haza akhi. Kata pada Nabi Daud, ini saudara aku. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Saudaraku ni ada berapa? 99 na'jah kambing. Wali, dan bagi aku ada na'jatun wahidah, seekor kambing. Faqala, lalu kawan aku yang ada 99 kambing berkata pada aku, akfilniha. Apa maksud dia? Bagilah kambing kamu yang seekor tu kepada aku. Wa azzani fil khitab, dan kawan yang ada 99 ni mengalahkan aku dari segi apa? Khitab. Dia pandai bercakap. Dia lah ada 99, lepas tu pandai cakap pula. Aku ada seekor, dia minta pula yang seekor tu. Okey? Apa kata Nabi Daud? Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Kata Nabi Daud, saudara engkau yang ada 99 ni zalamaka, telah zalim pada engkau. Dia ada 99, minta yang kamu yang seekor tu. Bisu'ali, dengan meminta na'jatika, kambing engkau, ila ni'ajihi, kepada kambing-kambingnya yang banyak. Ini pengajaran. Apa pengajarannya? Perasan tak? Ini kesalahan besar ni. Dia dalam kisah ni ada dua pengajaran. Yang pertama tadi, jangan sibuk beribadat sampai tidak tolong orang. Pengajaran kedua ni, perasan tak? Apa dia? Kesalahan besar Nabi Daud ialah bila dengar seorang yang bagi laporan, terus dia hukum. Dia kata kawan kamu ni zalim. Jadi Allah tegur, sebelum kamu menghukum, dengar dulu daripada pihak yang satu lagi. Lepas tu baru kamu keluarkan hukuman, dan hukuman tu baru adil. Tapi kalau tak dengar dua-dua, tiba-tiba keluar hukuman, hukuman tu tak adil. Boleh? Wa inna katsiran, dan sesungguhnya ramai, minal khulata, daripada orang-orang yang bercampur. Khulata ni orang yang bercampur gaul. La yabghi, pasti melampau sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain, kecuali orang beriman je. Jadi kalau suka melampau, ambil hak orang, menuduh orang, dia belum beriman sepenuhnya. Sebab kalau orang beriman tak buat kerja ni, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, dan yang beriman ni hanya sedikit je. Kalau dalam 10 orang, berapa orang yang beriman? Tak ada. Dalam 100? Tak ada. Dalam 1000? Seorang. Dalam 1000 ada seorang je yang beriman. Kita ada berapa ni? 20 orang. Berapa orang yang beriman? Kita semualah, insya-Allah. Kemudian wazanna Daud, lepas tu Nabi Daud berfikir sejenak. Dia yakin annama fatannahu. Nabi Daud berfikir, iaitu kami sedang mengujinya. Nabi Daud tersedar Allah sedang nak menguji dia. Maka lepas tu tengok Nabi dan orang beriman, bila sedar buat salah, apa dia buat?
terus dia istighfar kepada Tuhannya, wa kharra raki'an wa anab. Lalu dia rukuk dan dia hampir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita. Habis cerita. Jangan tanya cerita hasilnya, kesudah tak ada. Sebab Quran ni nak bagi pengajaran, bukan nak bagi penutup cerita tu. Kadang-kadang kita tahu penutup cerita tapi pengajaran tak tahu kan. Macam biasa tengok drama, ada tak penutup? Ada, tapi bila tanya pengajaran, tak tahu. Cerita ni tak ada penutup ni, tapi pengajaran ada tak? Itulah Quran. Kitab terbiah. Hmm? Tak faham lagi cerita. Tak, sekarang cerita dia cerita kambing ke cerita Nabi Daud ni? Sekarang ni apa pula katakan Nabi Daud tu seorang yang akan berhukuman yang adil. Lepas tu macam mana pula keadilan tu diberikan kepada dua orang tu? Dia tak perlu cakap. Tak, keadilan diberi kepada dua dengan yang Allah tegurlah. Iaitu kamu dengar dua-dua pihak, maka kamu akan berlaku adil lah. Dan juga Allah nak begitu, kalau kita dengar satu pihak terhukum, memang tak akan adil, tak akan adil. Kan biasa ada mak bapak macam tu kan. Bila anak ni mengadu yang dia suka, terus dia hukum anak yang dia tak suka. Kamu ni selalu degil, kenapa tak dengar cakap mak? Dia tak dengar lagi kawan tu apa masalah kan. Mana mak bapak pun tak adil. Ingat tak kisah Nabi ketika arahkan seorang sahabat pungut zakat kan? Bila sahabat ni pergi dekat kawasan yang nak pungut zakat tu, dia fikir ni macam puak-puak ni tak nak bayar zakat. Dia pun balik mengadu pada Nabi. Dia kata puak-puak ni tak nak bayar zakat dan nak bunuh aku pula. Apa sikap Nabi? Nabi kata, Nabi hantar seorang pergi siasat. Bila siasat sebenarnya cerita tu bohong. Itu yang turun ayat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin. Wajib kamu siasat dulu. Fatabayyun. Kita biasa kan kadang-kadang dapat mesej kan, terus hukum. Hari ni ada dengar berita tak? Buat teruskan. Tak ada tabayyun. Hari ni ada dengar berita mengejut tak? Ada. Cerita apa? Ada 147 kes COVID dekat Sabah. Itu bukan mengejut tu, itu dah lama terkejut tu. Ini baru ni, yang terkini dan baru. Apa dia? 123. Bukan 147. Oh, tak tahu ni, tak baca berita. Tak, orang Islam kena ambil tahu semua. Ini pasal politik pun penting juga kan. Saya ada cerita kambing ni, saya ada dengar cerita penyambungan dia bukan dalam Quran. Apa ceritanya? Ada orang tak tokok tambah ni, cerita ni yang 99 kambing kan. Tapi cerita ni cerita Israeliat. Dia kata apa? Sebenarnya cerita ni Nabi Daud, dia ada 99 isteri. Kemudian tentera dia ada seorang isteri yang cantik. Dia pun arahkan tentera dia pergi berperang supaya mati dan dapat seorang isteri ni cukup 100. Tapi itu cerita Israeliat. Cerita itulah. Bukan. Tapi dalam Quran ada juga yang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu kan. Ada, itu cerita lain pula. Cerita pasal kebun. Ada. Itu pengajaran juga lah. Yes, ada. Semua ada pengajaran. Setiap ayat Quran tu pun setiap kisah mesti ada pengajaran. Allah tak akan cerita benda yang tanpa pengajaran. Kalau kita tahu Nabi Daud ni cerita apa kerja dia? Saya baca dalam tafsir, pengajarannya Allah nak bagi tahu Nabi Daud walaupun dia ada kerajaan, tapi dia tetap cari makan sendiri dengan tangan dia. Dia masih kerja tukang besi walaupun dia ada kerajaan.
Tapi sekarang kalau ada kerajaan, agak-agak kerja tak tukang besi? Ha? Beli peti besi. Simpan peti besi kan? Jadi ulama kata jangan kita rasa hina bila kerja apa-apa kan. Yang penting kerja tu halal. Kenapa? Sebab Nabi yang mulia pun kerja tukang besi. Okey. Cukup ah? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.